Boleh berhenti dah kah? Boleh dah? Boleh dah, kot malam ni saya pun tak sihat mana ni. Kita sambung lain kali pula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum. Kena lagi ni? Sikit lagi? Sikit. Nampak muka tak puas, tak apa. Bila sebut tentang laknat Allah dan murka Allah, salah satu hadis Nabi menyebut, hadis ni dapat di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Sahih Ibnu Khuzaimah, hadis yang ke-1500, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bangsa Yahudi adalah suatu bangsa yang paling kuat hasad dengkinya. Tak ada bangsa lain atas dunia ni yang paling banyak hasad, yang paling banyak dengki ialah Yahudi. Dan tiadalah mereka paling kuat hasad dan dengkinya kecuali terhadap kita orang-orang Islam. Mula-mula Allah Nabi bagi secara umum, bangsa hak paling kuat hasad, bangsa hak paling kuat dengki Yahudi. Kemudian bagi pula pengkhususan, hak dia paling dengki, hak dia paling hasad tak ada orang lain, kita orang-orang Islam. Dan dua benda antara yang paling dibenci oleh orang Yahudi ialah salam dan amin. Nabi sebut satu salam, satu amin. Memang salam. Yang pertama, kenapa mereka benci salam? Sebab salam ni ucapan selamat, salam ucapan sejahtera, salam ucapan keredaan saudara dia dengan saudara yang lain. Menerusi salam, otomatik dapat menjalinkan tali hubungan, tali persaudaraan yang lebih rapat dan lebih kukuh. Hak ni mereka tak suka. Mereka tak mau kita sentiasa hidup bersatu padu. Mereka tak mau orang Islam saling hidup berkasih-kasihan. Mereka tak mau orang Islam saling tolong menolong. Mereka tak mau orang Islam saling kasih mengasihi sesama mereka. Mereka tak mau orang Islam saling bantu membantu antara mereka. Mereka nak orang Islam sentiasa berpecah. Bila berpecah, kekuatan kita akan makin mengecil, kekuatan kita akan makin mengurang, kekuatan kita akan makin menurun. Bila kita dah tak ada kekuatan, mudahlah mereka memanipulasi dan menyerang kita. Kita hari ini berlaku hadis Nabi sebut, di akhir zaman kamu hanya akan mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal saja. Kita kenal Assalamualaikum, kita kenal Assalamualaikum. Hak lain kita tak kenal, bukan sebab dasar agama. Kita tengok pattern syiar dia tu orang Islam, pakai baju Melayu, pakai kopiah, pakai serban, insya-Allah orang Islam, tapi tak bagi salam sebab tak kenal. Antara contoh kekuatan jalinan mahabbah di China, ulama-ulama di China minta orang-orang Islam di China sentiasa menyebarkan salam. Sebab tu kesatuan Cina Muslim di China ni kuat. Kita hari ni salam berlaku hak Nabi sebut kepada orang yang kita kenal dan tak diucapkan salam kepada yang kita tak kenali. Tu dia tak mau. Asas kepada salam membuahkan perpaduan dan kekuatan. Yang kedua, amin. Apa kekuatan pada kalimah amin? Bukan amin pada berdoa, tapi amin waktu kita berada dalam soft solat dan semayang. Jadi umat Islam ni akan ada kekuatan bila mereka datang masjid solat berjamaah. Jadi mereka nak rungkai, nak buang amin ni seolah-olah biar kalau kita kata duduk di sini 1000 orang, hak mai jemaah biar ada 10 orang pun okey dah. Kalau sini ada 2000, biar mari semayang 30 orang pun memadai dah untuk kita. Maksudnya biar peratusan yang besar tu tak datang masjid, tak datang berjamaah. Kalau boleh tinggal semayang terus lagi. Sebab apa? Mereka takutkan amin. Sebab bila kita ramai datang solat berjamaah, hak mereka paling takut ialah doa pada laknat mereka. Sebab surah Fatihah adalah surah wajib.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Janganlah jadikan kami seperti golongan Yahudi yang dilaknat, jangan jadikan kami seperti orang Nasrani yang disesatkan Allah. Ayat ni ayat laknat Yahudi, ayat menyesatkan Nasrani. Orang Islam pun amin, hari-hari duk kena doa kepada orang Islam. Jam kita ni, hari-hari mereka minta jangan bagi sesat macam kita, jangan bagi laknat macam kita. Kena kurangkan amin depa. Kurangkan amin depa, jadi sungguhlah. Hari ni orang-orang Islam sudah tak berminat nak main masjid, apatah lagi solat berjamaah. Dan Nabi pun sebut konteks suasana masjid akhir zaman, masajiduhum yauma idzin amirah walakinnahum kharabun minal huda. Masjid kamu pada akhir zaman ni besar, mewah, tersergan indah, walakinnahum kharabun minal huda, tetapi kosong daripada hidayah. Masjid besar, masjid mewah, aksesori peralatan lengkap, tapi hidayah tak ada dalam masjid. Macam mana nak mengembalikan hidayah? Datang masjid, solat berjamaah ramai-ramai. Jadi bila kurangnya orang solat, tambah lagi kurang berjamaah, hidayah makin kurang. Bila hidayah makin kurang, senanglah musuh-musuh Islam manipulasi kita. Sebab kita tak ada kekuatan. Kekuatan ada pada jamaah. Kekuatan ada pada saf. Kekuatan ada pada solat. Dan lepas tu kita amin yang kedua, doa. Minta Allah kukuhkanlah pendirian orang Islam. Minta Allah kukuhkanlah perpaduan orang Islam. Dan hancurkan musuh-musuh Islam. Hari-hari hancur musuh Islam. Hari-hari hancur musuh Islam. Amin, amin, amin. Dan biasa orang dengki ni, dia mesti ada 3 benda. Pertama, sifat orang dengki ni ialah kerana Allah bagi nikmat pada orang lain dan Allah tak bagi nikmat pada dia. Satu kes orang dengki, oh dia tu kaya, aku miskin. Dengki kita orang kaya. Orang ku sakit, ni sihat. Dengki orang sakit pada orang sihat. Aku gemuk atau kuruh, dengki orang gemuk pada orang kuruh. Biasanya konteks dengki yang pertama sebab Allah tak bagi pada kita, Allah bagi pada orang lain. Seterusnya konteks ni berlanjutan. Bila pi ke nombor 2, kalau boleh nikmat yang Allah bagi pada dia yang sedang dia rasa tu, Allah tarik baliklah, Allah cabutlah. Kalau boleh rumah dia hak besar tu terbakar malam ni, baru jadi sama-sama macam aku. Kalau boleh kereta dia tu accident, baru jadi proton saga buruk sama macam aku. Dia nak suruh hilang pula. Dahlah dia dengki, Allah tak bagi kat dia, dia nak suruh hilang nikmat tu pada orang lain. Dan nombor 3, biar nikmat tu Allah tukar, Allah tarik pada dia, bagi kat aku. Itu standard orang hasad, orang dengki. Apapun orang hasad dan dengki hari ni sifat ni ada, 3 tu tak akan lari. Sama ada 3-3 atau terkait dengan 2, ataupun dia sekadar hasad. Orang tu dilebihkan nikmat oleh Allah Subhanahu. Bila sebut pasal nikmat ni, bukan kerana dia lebih tu lebih Allah sayang, tidak. Adakah Allah bagi lebih orang pada kita, Allah lebih sayang dia pada kita? Tidak. Kadang-kadang kita tak sedar pun nikmat yang lebih besar Allah bagi. Kadang-kadang kita tengok macam nikmat Allah bagi pada Qarun. Qarun tu pengikut kuat Nabi Musa. Hari-hari dengan Nabi Musa, ceramah Nabi Musa, kuliah Nabi Musa, tak berhenti. Dia miskin. Tapi sifat baik dia waktu dia miskin, suka bagi sedekah, suka bagi derma. Aku ni miskin tapi boleh bagi derma. Aku miskin boleh bagi sedekah. Wahai Nabi Allah Musa, doakanlah kepada Allah biar jadikan aku kaya. Dah aku time miskin pun boleh sedekah, time miskin pun boleh derma. Kalau aku kaya, lagi banyaklah sedekah dan derma aku, konon-kononnya. Last sekali bila Allah bagi kaya sungguh, jadi lagu mana? Jadi terbalik dah lah, kedekut dah lah. Kita Alhamdulillah hari ini dengan hidup sederhana Allah bagi, masih boleh bagi bantuan pada orang lain. Dan kita tak minta ni, kita bimbang kalau Allah tukar pattern tadi, kita jadi sebaliknya. Kita jadi sebaliknya.
Sebenarnya apa yang Allah beri ni adalah Allah lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita dan setiap hamba dia. Kalau kita hidup lagu ni, kita kena husnuzan, bersangka baik dengan Allah. Sebenarnya corak hidup yang kita lalui sekarang ni, itulah yang terbaik daripada Allah untuk kita. Selama mana corak hidup kita tadi, masih kita tak lupa meninggalkan segala arahan-arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hidup hari ni hari-hari tak puasa, hari-hari tak semayang, tak apalah, nak minta tukar kepada yang lebih baik. Tapi hidup sederhana hari ni pun masjid boleh mai, jemaah boleh mai, puasa tak ada masalah, boleh sedekah, boleh derma pada masjid setiap kali Jumaat, tiap-tiap malam orang kuliah mengajak. Boleh berhenti ni? Ini betul-betul ni.